Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan para penonton sekalian, alhamdulillah kita baru selesai petang tadi pembentangan belanjawan untuk tahun 2022 oleh Menteri Kewangan. Alhamdulillah secara keseluruhan kita tengok fokus masih lagi diberi kepada usaha-usaha inisiatif untuk melawan COVID-19. Dan dalam keadaan begitu pun kita dapati kerajaan telah pun meluluskan pelbagai peruntukan untuk menjamin kelangsungan ekonomi negara, pemulihan semula ekonomi dan kebajikan bagi rakyat. Pelbagai usaha-usaha telah pun diumumkan oleh Menteri Kewangan dan saya cuma ingin menyentuh tentang Kementerian Alam Sekitar dan Air yang juga menjadi sebahagian di antara sebahagian besar apa yang disebut dalam inisiatif yang telah diumumkan oleh Menteri Kewangan. Kalau kita lihat dalam peruntukan yang telah diberi, Kementerian Alam Sekitar dan Air diperuntukkan lebih kurang 4.172 bilion pada tahun hadapan, di mana 565 juta adalah untuk pengurusan, manakala pembangunan secara langsung, secara pinjaman dan secara langsung, kita lihat dalam pinjaman secara langsung atau pembangunan secara langsung ialah sebanyak 2.8 bilion, manakala dalam bentuk pinjaman 795 juta. Apa yang jelas dalam inisiatif yang telah pun disebutkan oleh Menteri Kewangan tadi ialah usaha kerajaan untuk melestarikan pembangunan hijau menjadi fokus dalam pembangunan pada kali ini. Dan inisiatif yang telah pun diberi yang agak menjadi suatu kebanggaan bagi kita semua ialah usaha untuk melestarikan alam sekitar, terutama dengan langkah-langkah bagi memberi insentif yang sangat istimewa kepada penggunaan kereta elektrik EV, dan kita lihat tadi di antaranya ialah dia sebagai galakan untuk kereta elektrik digunakan oleh rakyat Malaysia, hingga kereta yang dipasang di negara kita dihapuskan 100% teks cukai jalan raya, tak ada road tax, cukai jalan raya dihapuskan. Di samping dapat perluasan cukai sebanyak RM2,500 dan pelbagai usaha-usaha, pelbagai insentif lagi telah diberi kepada usaha-usaha untuk melestarikan alam, khususnya alam sekitar, pengurangan pengeluaran karbon pada kenderaan, dan juga disebut tentang beberapa inisiatif yang diberi, termasuklah mereka yang menjaga had kelajuan kenderaan. Tujuannya ialah untuk melestarikan alam sekitar. Saya tengok di samping usaha-usaha yang telah disebut oleh Menteri Kewangan, di peringkat kementerian kita sebenarnya telah pun mengambil beberapa inisiatif, termasuklah langkah untuk memperkenalkan satu polisi low carbon mobility, dasar rendah karbon. Dan hari ini saya dalam mesyuarat kabinet telah pun membentangkan MJM bersama dengan MOT, di mana usaha-usaha yang telah pun kita garapkan sebagai satu komitmen Malaysia bagi menangani perubahan iklim. Sebagaimana yang kita tahu, pada hujung bulan ini dan awal bulan November nanti persidangan COP26 akan diadakan di Glasgow. Bagi bincangkan, sekurang-kurangnya ada 4 perkara besar yang akan dibincang, termasuklah pelbagai usaha untuk meningkatkan inisiatif rendah karbon. Dan Malaysia telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri dalam mesyuarat kedua MyCAC bahawa kita komited untuk sifar karbon ini menjelang seawal 2050, bergantung pada laporan jangka panjang strategi yang telah ditetapkan oleh negara. Jadi inisiatif ini saya tengok perlu kita gerakkan bersama supaya kita dapat pembangunan yang lestari, di samping kita menjaga beberapa perkara-perkara yang boleh memungkinkan, sebagaimana yang seringkali disebut tentang fenomena perubahan cuaca yang agak ekstrim, berlakunya ribut dan hakisan pantai, sungai dan sebagainya yang disebabkan oleh situasi perubahan iklim yang berlaku, hujan lebat yang turun, banjir kilat dan seumpamanya. Dan semua inisiatif ini kalau kita lihat disebut dalam belanjawan yang 4.7 bilion ini, satu jumlah yang agak besar bagi kementerian dan peningkatan yang menarik untuk kita teliti satu persatu nanti insya-Allah. Apapun, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Menteri Kewangan yang telah meletakkan asas bahawa pembangunan negara yang mampan, lestari menjadi agenda bagi kerajaan keluarga Malaysia yang sama-sama kita dokongi. InsyaAllah di atas inisiatif ini kita yakin kita mampu bergerak dengan lebih baik ke hadapan, dan semua pihak harus menjaga alam sekitar milik kita bersama.
Hingga kita jumpa dalam siri-siri akan datang dalam bicarakan soal bajet 2022 yang akan kita adakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.